Haji Abdul Wahid Ramin, Salmah Haji Abdul Qadir, Rahian bin Ibrahim, Mazlina Saad, Endon binti Muhammad Arif, Jamiah binti Rahmat, Wan Najibah Ibrahim, Wan Nuriyah, Wan Abdul Majid, Hajah Maitah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firashah Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa binti Muhammad Basir, dan kepada semua 220 yang diuji dengan pelbagai penyakit, kita doakan mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna. Dan kepada jemaah yang hadir pada pagi ini, yang sekiranya diuji dengan pelbagai penyakit, diuji dengan pelbagai masalah keluarga dan sebagainya, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala-galanya untuk kita, insya-Allah. Majlis diteruskan tanpa melengahkan masa, dengan segala sukacita dipersilakan Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk terus memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semua. Ba'dama amatana. Setelah tadinya mematikan kita, yakni menidurkan kita. Wa ilaihin nusyur. Kepada dia juga kita nanti akan kembali. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, tambahkan kefahaman kami dalam urusan agama. Allahumma rahamna bil Quran. Rahmatilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam ikutan kami. Wahudan, sebagai hidayah bagi kami. Warahmah, dan juga rahmat bagi kami. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkan kami apa-apa saja tentang Al-Quran, sesuatu yang telah kami pun dilupakan. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Ajarkan kami dari Al-Quran apa sahaja yang kami tidak tahu. Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikan kepada kami tilawatal Quran. Selalu dapat baca Al-Quran. Ana al-lail, di sepanjang malam. Wa ana an-nahar, dan di belahan siangnya. Allahumma ja'alhu hujjatan lana. Jadikan Al-Quran itu hujah untuk kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga sihat, semoga berkat. Mudah-mudahan pagi ini kita mulakan hari dengan pemikiran yang positif, hati yang positif, letak prasangka yang baik kepada Allah. Fikirkan hikmah di sebalik semua perkara yang terjadi kepada kita dan muhasabah. 3 tugas kita. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, banyak hikmah di sebalik ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, tugas kita ialah memperbaiki ihwal diri kita sebagai muhasabah. InsyaAllah, pagi ini kita sama-sama akan berikan tumpuan kepada pembacaan surah Yasin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah surah Yasin, yang tidak sihat diberikan sihat, yang dalam kekusutan mudah-mudahan diberikan jalan keluar penyelesaian. Sesiapa yang terbeban dengan hutang, semoga Allah bantu untuk dia menyelesaikan hutang-hutangnya, termasuk saya. Mudah-mudahan. Siapa yang terbeban dengan masalah kekeluargaan, semoga Allah berikan penyelesaian dan cara serta langkah untuk diselesaikan baik satu persatu insya-Allah. Yang ada urusan pada pagi ini, nak ke hospital, nak ke pejabat, ada nak berjumpa dengan mana-mana pihak untuk diuruskan pelbagai perkara. Ada yang nak uruskan tentang tanah, uruskan tentang bank, uruskan tentang KWSP, ada yang nak uruskan tentang macam-macam perkara. Bukan kerana hartanya dia, tapi kerana ia berkaitan dengan amanah itu. Bukan sebab duit sangat, bukan sebab harta itu, tapi amanah. Yang mahal tu amanah dan yang berat pun juga amanah. Semoga Allah permudahkan insya-Allah. Amin Allahumma amin. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah, ya Allah, kurniakan kepada kami keikhlasan ketika membaca surah ini.
Jangan sampai hati kami leka hanya kerana sebab surah ini dibaca pada tiap-tiap hari. Tambahkan khusyuk kami ketika membaca. Bangkitkan rasa kesungguhan kami ketika menyebut huruf-huruf kalimah-kalimah ini. Jadikan setiap satu huruf itu penerang bagi hati kami, pencerah kepada fikiran kami, penyegar kepada tubuh badan kami, penyuluh kepada panduan hidup kami. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Allahumma taqabbal minna. Terimalah ya Allah dari kami. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا فتاح يا رزاق يا عليم يا بصير يا خالق السماوات والأرض يا جاعل الظلمات والنور يا الله يا الله يا الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقهم شفاء عاجلا اللهم ارزقهم وارزقنا شفاء عاجلا يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu duha, di awal hari, di pagi yang penuh dengan keberkatan,
Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah kesilapan kami, terimalah taubat kami yang seadanya ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan keampunan, kemaafan, kelepasan kepada kami ya Allah atas segala dosa yang kami lakukan. Dosa yang kami lakukan ketika remaja kami. Dosa yang kami lakukan ketika mana belia kami. Dosa yang kami lakukan ketika dewasanya kami. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami berhadapan dengan manusia. Dosa yang kami lakukan ketika mana kami berada di belakang manusia. Dosa yang mana kami lakukan ketika mana kami jahil tentangnya. Dosa yang kami lakukan ketika kami tahu tentang ianya sebenarnya berdosa. Ya Allah, ya Tuhan kami pada pagi yang berbahagia ini bersama dengan sekumpulan orang-orang yang ingin memperbaiki diri melalui platform Gema Nur Iman. Kami mohon dan merayu meminta berhajat kepadamu ya Allah untuk mendoakan orang-orang yang sekarang diuji dengan ujian kesakitan. Tubuh badan mereka sakit ya Allah. Hati mereka ya Allah dalam keadaan diuji olehmu ya Allah. Akal fikiran mereka terganggu ya Allah. Kemampuan mereka untuk mengurus hal yang berkaitan dengan kepribadian dan kendiri sendiri juga terjejas ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tenaga yang kami miliki darimu, kelancaran nafas yang kami laksanakan juga dari engkau ya Allah. Degupan jantung kami, stabilannya juga adalah dari engkau ya Allah. Segala apa yang ada kami lakukan dan kami manfaatkan pada saat ini adalah pemberianmu ya Allah. Namun sebahagian dari kami dan mereka yang tidak sihat, semua perkara yang kami sebutkan itu belum dapat mereka nikmati sebaiknya pada saat ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, sihatkanlah tubuh badan mereka. Afiatkanlah diri mereka. Sembuhkanlah segala penyakit-penyakit yang ada pada mereka ya Allah. Permudahkan urusan ibadah mereka ya Allah. Kalau mereka nak melaksanakan solat, permudahkanlah solatnya. Kalau mereka ketika sakit nak membaca Al-Quran, tolong mudahkanlah pembacaan Qurannya. Kalau mereka ketika mana mereka ditimpa penyakit, mereka nak berzikir dan berselawat, mudahkanlah mereka ya Allah untuk mengingatimu dan mengingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka diganggu oleh syaitan. Jangan kau biarkan mereka itu diganggu oleh bisikan hawa nafsu mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka itu diganggu dengan sifat-sifat yang merugikan diri mereka ya Allah. Alangkah malangnya ketika mereka diuji dengan sakit di dunia, tetapi pada masa yang sama mereka diuji dengan kelekaan hati mereka daripada mengingatimu ya Allah. Bantu mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah. Terima kasih kerana engkau membantu kami dan mereka. Terima kasih kerana engkau mengingatkan kami dan mereka kepadamu ya Allah. Terima kasih kerana engkau berikan kekuatan, keupayaan kepada kami dan mereka untuk tetap menjaga kehambaan diri kami kepadamu ya Allah di sepanjang sihat kami dan juga di sepanjang sakitnya kami. Apapun kami reda dengan segala sihatnya dan kami reda dengan segala sakitnya, hanya menyatakan rasa hati kami, kehambaan kami kepadamu ya Allah, betapa kami sebenarnya memerlukan engkau pada setiap saat dan ketika, dan jangan engkau buangkan rasa kebergantungan kami kepadamu ya Allah dari hati kami ya Allah. Biar semakin berterusan, biar semakin kuat, biar semakin mengharap. Apapun yang engkau berikan kepada kami reda dengan sereda-redanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah terima doa kita. Allah kabulkan permintaan hajat kita. Dan mudah-mudahan dengan berkah semua ada di kalangan kita yang doa dengan penuh pengharapan, dengan penuh khusyuk dari lubuk hati kita yang paling dalam. Dan kita doa, mohon juga kepada Allah yang Allah berikan kita ikhlas ketika berdoa. Doa kita sungguh-sungguh, doa kita dengan penuh keinginan, penuh kemahuan, dan mudah-mudahan Allah berikan nikmat yang seumpama itu dengan lebih lazat lagi ketika kita berdoa. Sebenarnya letakkan pengharapan kita kepada Allah dengan begitu tinggi, itu adalah satu nikmat dari Allah. Dan kita kena tambah lagi. Ha, kita belum dapat rasakan macam mana rasa hati orang-orang soleh. Macam mana mereka ketika sungguh-sungguh mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menenangkan. Bila kita dapat rasa kehambaan diri ketika berdoa, sama ada Allah kabulkan atau tunaikan atau tidak, itu sudah tidak menjadi keutamaan dalam hati kita. Ya, kita mengharapkan, tapi dia bukan keutamaan. Keutamaan kita ialah mesti minta, mesti doa, mesti merayu, mesti merintih. Apa kata Sayyidina Umar? Saya pernah sebut dulu. Aku tidak bimbang, dia tak pernah fikir, tak pernah risau kalau doanya belum dikabulkan. Yang dia risau apa? Kalau dia mula berhenti berdoa. Sebab kemakbulan tu bukan, kelazatannya tu bukan pada bila kita doa dapat apa kita nak. Tapi kelazatannya pada ketika kita ada jiwa kehambaan untuk meminta. Itu dia punya seronoknya Sayyidina Umar tu situ. Tapi kalau dimakbulkan, Alhamdulillah. Kalau belum lagi dikabulkan pun, Alhamdulillah. Yang penting jangan berhenti. Jangan ada perasaan tak perlu berdoa, ada perfikiran tak payah, tak perlu, tak berapa penting, tak berapa sangat. Yang itu yang berbahaya. Jadi kalau kita dapat sama-sama pagi-pagi ni doa, kemarin kita dah cerita kan tentang siapa yang doa dan seorang mengaminkan dikira dua-dua berdoa. Ingat? 2 hari lepas kan cerita kita. Bismillah. Nabi Musa dengan Nabi Harun kan? Kan? Nabi Musa dengan Nabi Harun kan? Ya. Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Hari ini pula kita nak tengok satu kita sebut satu kisah lah berkenaan dengan waktu saat ketika Nabi Musa berhadapan dengan ahli sihir Firaun. Kita tengok di mushaf Quran kita di muka surat 315. 315. Cari dulu Quran kita. 315. Kisah apa ni? Surah apa tu? 315. Toha. Surah Toha. Kita terus turun bawah sikit lah. Kita terus potong cerita tengah-tengah ni. Pada ayat 59. Pada ayat 59. Pada ayat 59. Sebelum kita pergi kepada ayat 59 punya cerita, saya nak tanya. Kita ni kalau bawa kereta, saya rasa ramai yang boleh bawa kereta ni. Kita kalau bawa kereta, sampai dekat Sempang, sampai kat Sempang 4, ada lampu isyarat warna merah. Apa tindakan kita? Berhenti. Berhentilah. Berhenti kan? Kita berhenti. Kalau kita sampai tu pula berbetulan dia hijau, kita teruskan lah. Jadi sedang cerita, kita bila hijau teruskan. Bila merah berhenti. Soalan saya, apa benda yang kalau bila hijau kita berhenti, bila merah kita teruskan? Merah teruskan aja. Hijau baru berhenti. Malangan. Satu jawapan menarik juga.
apa perkara kalau terbalik pula. Lah, kalau merah kita teruskan je, teruskan. Selagi merah, tapi bila hijau je berhenti lah. Ha. Cepat. Ni nak masuk ayat sihir Firaun ni. Sihir ahli sihir Firaun. Cas Apa? bateri. Cas bateri. Cas bateri ya? Masa hijau tu kita biarkan Cas Ustaz. Dah masa merah tu kita biarkan. Dah hijau maknanya dah penuh, tutup lah. Stop lah. Stop Maknanya cabut Tak, ni berhenti. Dia bergerak. Macam kereta Kan, bergerak. Ha? Ubat nyamuk. Obat nyamuk Ha. Obat nyamuk macam mana? Obat nyamuk. Tapi Ubat obat nyamuk ada makan buah semangka, Ustaz. Alamak. Tahu pula jawapan tu, ya Allah. Jauh jawapan tu sampai tu. Jawapan dari Singapura. Jawapan tu dari Singapura. Jauh tu. Hijau dah keras dah, betul lah. Obat nyamuk Obat nyamuk tadi sebab apa Dia hijau. Sebab kan warna hijau. Lepas tu kita nyalakan api dia warna merah. Tapi merah. Jalan berhenti, dia jalan tak berhenti sampai habis. Oh gitu dia ada hijau merah dia kalau merah teruskan, kalau hijau berhenti. Tapi ubat nyamuk hijau dia tak berhenti juga. Tapi sebab ada merah hijau tu lah kita terfikir betul juga Makin tengah ni Ustaz. Yelah. Mungkinlah tu betul. Saya pun tak tahu. Yang saya tahu makan buah tembikai, buah semangka tu. Tembikai. Selagi dia merah, dia gerak lagi. Ngap. Bila hijau je berhenti. Kalau hijau pun jalan juga, kira-kira mungkin badak kot. Makali Tu mungkin jawapan dia untuk badak lah. Badak mungkin dia. Contohlah tu. Gajah. Mungkin gajah. Allahu Akbar. Tak apalah. Pagi-pagi ni pula cerita tembikai kan. Kita Allahu Akbar. Baik, kita nak tengok cerita berkenaan dengan sihir yang ada pada ahli sihir di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memberikan cabaran kepada ahli sihir ni. Saya potong tengah-tengah cerita dia. Qala, maka dia berkata. Kita tengok pada ayat 59. Mau'idukum yaumuz zinah. Lalu Nabi Musa berkata, besok janji temu kita ataupun kita punya kita punya appointment kita untuk besok, penentuan ialah ketika hari perhiasan. Hari perhiasan ni maknanya hari perayaan. Di mana wa an yuhsyaran nasu, ketika mana Nabi Musa minta semua manusia mesti dikumpulkan. Waktunya adalah waktu duha. Berkah waktu duha Kemenangan Nabi Musa ketika itu waktunya apa? Waktu duha. Alhamdulillah tau, kita punya pengajian kita selalu jejak kepada waktu duha. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada urusan pagi-pagiannya. Jadi mudah-mudahan siapa yang hadir pada pagi ni, insya-Allah urusannya diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan. Hari ni pagi ni kita ada lebih kurang 280 orang. Mudah-mudahan insya-Allah diberkati ya. Waktunya duha. Kemenangan kemenangan Nabi Musa tu kan. Nabi Musa tu ketika itu dia kata kita kumpulnya waktu duha, pagi kan. Lalu bila Firaun dah tahu, dah setuju, fatawalla Firaunu, maka Firaun pun berpaling. Fajama'a kaidahu, dia pun siapkan, kumpulkan segala tipu daya dan perancangan-perancangan plan jahat dia. Summa ata, kemudian sampai masanya dia pun datang. Lalu Nabi Musa ingatkan kepada mereka. Nabi Musa kata, qala lahum Musa,
Maka berkatalah Nabi Musa kepada mereka, wailakum, kalau macam ni lah kamu siapkan perancangan, kumpulkan ahli sihir, pakat-pakat yang macam ni betul-betul buat, maka alangkah malang dan celakanya nasib kamu nanti. La taftaru 'ala Allah, la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Kata Nabi Musa, jangan kamu membuat banyak tipu daya, cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang tak benar, fitnah-fitnah jahat kepada Allah. Jangan. Dia kata, Nabi Musa tak betul lah, Nabi Musa ni orang jahat lah, pemecah belah lah, akan membuat kerosakan lah. Dia kata dia Tuhan lah macam-macam. Jangan. Fayushitakum bi'azab. Nanti Allah akan timpakan kamu kepada azab. Last amaran. Amaran daripada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dah tunjuk macam-macam mukjizat, keluarkan putih daripada daripada lengan bajunya, tangan yang serba putih, dah tunjukkan kekuatan, apa mukjizat semua dah tunjuk dah. Tapi bila dia tak nak juga, dia nak cabar juga, lalu Nabi Musa berkata fayushitakum azab. Nanti fayushitakum bi'azab. Nanti kamu akan terkena azab. Wa qad khaba man iftara. Sesungguhnya amat rugilah orang-orang yang mengada-adakan penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bila Firaun dengar Nabi Musa cakap gitu, dia bukan peduli. Dia bukan peduli. Apa Nabi Firaun buat? Fatanaza'u amrahum bainahum. Maka mereka ni pun saling bertekak, saling bertelingkah dalam urusan mereka sesama mereka. Ada yang kata begini, ada yang kata begitu, ada yang kata patut kita buat balaskan, ada yang patut kata memang Nabi Musa tak patut buat macam tu, ada yang kata Nabi Musa jahat, ada yang kata dia sendiri berselisih faham sesama mereka. Wa asarrun najwa, dan mereka juga merahsiakan percakapan, perbisikan sesama mereka. Kira-kira apa? Berbincang-bincang sambil berbantah-bantah. Lalu ketika itu mereka pula dah dalam berbantah-bantah tu, mereka tetap meletakkan kebencian kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Dua-dua sekali. Kan Nabi Musa datang dengan Nabi Harun tu berdakwah. Nabi Musa datang bersama dengan Nabi Harun. Hari tu kita dah tengok. Qad ujibat da'watukuma. Telah dimakbulkan doa kamu berdua kan? Kamu berdua tu merujuk kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam. Dua-dua pergi berdakwah, dua-dua pergi menyampaikan, dua-dua pergi bertemu dengan Fir'aun. La'natullahi alaihi. Lalu orang ramai ni yang sama-sama, konco-konco Fir'aun ni kata apa? Qalu, mereka berkata, in hadhani, ni dua orang ni dia kata, lasahirani. Dua-dua ni juga adalah ahli sihir. Yuridani, mereka berdua sebenarnya, dia mula buat orang cakap apa? Spekulasi. Dia cuma bermain sentimen. Di antara cara pendekatan jahat bagi orang yang nak menjatuhkan image, credibility ataupun karakter, kita panggil pembunuhan karakter. Kita sebut gitu kan. Pembunuhan personality. Sekarang ni dah banyak berlaku dalam masyarakat kita perangai yang macam ni. Maaf cakaplah, terkasar sikit. Terutama di kalangan ahli politik. Minta maaf, tercakap sikit. Kerana tak sukanya itu, dia menggunakan segala cara yang dia rasa boleh untuk memburukkan peribadi ataupun karakter seseorang. Dalam urusan, dia tidak tahu sama ada orang itu buat atau tidak. Dalam keadaan sengaja untuk supaya orang melihat seseorang itu buruk. Perangai ni ada dekat perangai Fir'aun punya tim. Fir'aun punya tim. Nabi Musa fokus apa? Nabi Musa fokus kepada tugas dia mengenalkan kebenaran, menyatakan perbuatan kamu yang tak benar. Itu Nabi Musa. Jangan, Nabi Musa kata apa? Nabi Musa tak cakap, engkau ni semua tak guna, dia ni engkau buruk apa. Nabi Musa tak cakap engkau. Nabi Musa kata, jangan buat
penipuan-penipuan, cerita bohong terhadap Allah. Itu kan perbuatan. Tapi Nabi Musa tahu tak orang-orang tu ahli sihir? Nabi Musa tahu. Tapi Nabi Musa tak cakap, engkau orang ni semua ahli sihir, engkau orang ni semua. Dia tak sebut khusus pada tu. Tapi beza dengan konco Fir'aun. Qalu in hadhani lasahirani. Dua-dua ni ahli sihir. Kemudian dia cakap lagi, yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Mereka dua-dua ni sengaja menggunakan sihir mereka untuk halau korang daripada bumi korang. Dia main sentimen perkauman. Orang Nabi Musa Bani Israel. Fir'aun ni bangsa Kipti dengan yang lain-lain. Jadi cara dia nak mainkan sentimen supaya orang benci kepada Nabi Musa. Dia kata ni Nabi Musa nak rampas tanah kita. Dia nak bawa kita semua keluar daripada bumi kita, negeri kita, daerah kita, negara kita dengan menggunakan dia punya sihir berdua tu. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Dan dia sebenarnya nak melenyapkan adat-adat kebiasaan kamu yang utama ada dekat sini. Dia tak cakap melenyapkan penyembahan patung kat sini. Dia tak cakap dia punya kesalahan. Dia kata nak melenyapkan kita punya tradisi yang utama kat sini. Kenapa tak cakap melenyapkan penyembahan kita yang salah? Dia tak cakap. Jadi orang baik diberikan imej yang buruk. Diberikan imej yang buruk di hadapan manusia yang lain. Itulah. Jadi benda-benda macam tu kan tak bagus. Sekarang ni orang dah jadi macam biasa buat perkara tersebut. Tak tahulah. Nak kata tak faham ayat Quran, mungkin faham. Mungkin tak faham, mungkin tak tahu. Wallahu a'lam. Kitalah berusaha supaya kita tidak bersifat begitulah. Kalaupun kita tak boleh memimpin, mempengaruhi, mengajak kepada orang supaya jangan bersikap begitu, tapi sekurang-kurangnya lebih mustahak ialah kita pastikan diri kita, orang lain bukan, diri kita tidak bersifat yang seperti mana itulah. Kita sedihlah benda tu berlaku. Mereka kata ni berdua. Lalu apa yang dibuat? Fa'ajmi'u, kita tengok pada ayat 64. Fa'ajmi'u kaidakum thumma tu saffa. Maka kumpulkanlah segala tipu daya kamu. Maka ajmi'u, kumpulkanlah kaidakum, segala tipu daya kamu. Thumma, kemudian tu, datanglah kamu dalam keadaan berbaris-baris. Wa qad aflahal yauma, pada hari ini, yakni pada hari tersebut, yang akan menang ialah, yang akan berjaya ialah man ista'la, siapa yang dapat mengalahkan pihak lain. Jadi bila dah dikumpulkan, semua sekali dah dikumpulkan, ahli sihir semua dah dikumpul yang berkhidmat dengan Fir'aun, yang Fir'aun letakkan kepercayaan bahawa mereka boleh mengalahkan Nabi Musa AS, lalu mereka pun beri offer kepada Nabi Musa. Apa offer dia? Tengok muka surat sebelah, ayat 65. Waktunya bila? Duha. Ketika bila? Yaumuz zina, hari perhiasan. Hari perhiasan maknanya hari di mana orang semua berkumpul kerana ada satu sambutan, perayaan, pesta, festival. Tak kisahlah apa nama dia, tapi hari perhiasan di mana orang semua keluar dalam keadaan berhias-hias diri. Bolehlah kita sebut mungkin istilahnya hari raya, bolehlah kita sebut istilahnya hari sambutan, bolehlah. Tapi mesti hari yang orang ramai. Itu permintaannya. Kenapa perlu orang ramai? Supaya mereka dapat menyaksikan. Kenapa Fir'aun setuju? Kerana Fir'aun ada confident level yang dia boleh kalahkan Nabi Musa. Jadi jangan pelik orang yang kalau dia bercakap macam ada confident level, sebenarnya dia salah. Sebenarnya dia tipu. Dan sebenarnya dia di pihak yang kalah. Tapi dia ada confident level. Itu Fir'aun. Bila Nabi Musa cakap gitu, oi setuju aja. Orang ramai, lagi dia setuju. Orang tengok, lagi dia setuju. Orang kalau dia tak confident, dia kata, janganlah orang tengok, kita settle dululah. Dia takut kalau dia kalah nanti orang tak percaya. Tapi dia punya jahat. Dia jahat pun dia ada confident level dia.
Dia jahil pun ada confident level dia. Padahal jahil, padahal salah. Maka kita kena ingat pada hari ini, ada orang yang kadang-kadang mungkin sahaja dia berceramah, dia bercakap, dia berhujah. Cara dia cakap dengan penuh semangat. Nampak dia ada confident level. Padahal kadang-kadang salah faktanya, kadang-kadang bohong isinya, kadang tak tepat dia punya pengisiannya. Tapi sebab ada confident level. Hati-hatilah. Hati-hati. Jadi bukan mesti orang yang bercakap dengan lantang pam mesti tepat. Belum tentu juga. Tak mesti orang cakap dengan penuh penampilan, penuh keyakinan, maknanya dia benar. Belum tentu juga. Sederhana saja. Yang benar adalah benar. Sebab tu kita perlukan ilmu untuk kita dapat memilih kebenaran. Kebenaran bukan dikenali melalui lelakinya, tetapi seorang lelaki itu dikenali melalui kebenaran yang dibawa. Dalam pepatah bahasa Arab, jangan mengenali kebenaran melalui lelakinya, orangnya, jangan. Tetapi kenallah seseorang itu melalui kebenaran yang dibawanya. Dia macam agak falsafah sikit, tapi boleh faham ke? Jangan mengenal sesuatu kebenaran tu berdasarkan kepada siapa yang bawanya, siapa yang cakap. Kita tengok orang tu cakap, betul lah tu. Kita kenal kebenaran sebab orang tu cakap, bukan? Tapi kita kenal orang tu punya peribadi berdasarkan kebenaran yang dibawa. Jadi jangan kenal kebenaran. Ada orang dia kenal kebenaran melalui orang. Benda tu kan salah. Tapi kan dia ni yang cakap. Dia ni kan selebriti. Dia ni kan popular. Dia ni kan apa? Maknanya dia kenal kebenaran tengok pada orangnya. Orang tu popular, orang tu masuk TV, orang tu ramai pengikut, orang tu ramai banyak anak murid, orang tu ramai. Ada pangkat, ada kelulusan tinggi, ada. Dia cari kebenaran tengok pada orangnya. Kita tak nak. Kita nak kenal orang itu pada kebenarannya. Jadi kita jangan kenal orang dulu. Belajar ilmu supaya kenal yang mana benar, yang mana salah dulu. Fir'aun dia tahu orang kenal cari kebenaran tu melalui orangnya. Jadi bila dia tengok ramai orang jahil, dia tengok orangnya, lalu Fir'aun pun gunakan strategi memburuk-burukkan orang lah. Supaya dijatuhkan air muka ni. Tapi ialah yang dia sedang berhadapan ni Nabi Musa, Nabi Harun. Mana mungkin dia jatuhkan Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi nak ceritanya usaha dia. Tindakan dia. Inisiatif yang dibawa oleh Fir'aun tu dan konco-konconya tu yang ada di sekeliling dia. Jahat lah. Nak ceritanya tu sikap tu. Tentang dia berjaya tak berjaya, nanti kemudian kita cerita. Tapi perbuatan dia tu. Sampai dia kata ni dua-dua ni ahli sihir ni. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Mereka dua orang ni sebenarnya nak menghalau kau orang semua rakyat jelata daripada negara kau orang semua. Jadi orang dah cakap, dia ni Bani Israel ni memang ginilah. Padahal Nabi Musa tidak membawa apa-apa sentimen bangsa, tapi membawa kepada yang namanya agama. Lalu mereka cakap, dia hasut orang, tapi nanti mereka akan menghilangkan kita punya tradisi-tradisi utama yang biasa kita amalkan kat sini. Macam tu. Bila dah sampai kepada masa menghadap kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa dah hadir, semua orang dah ramai pun dah menonton, lalu mereka pun offer. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, imma an tulqiya, pilihan kami berikan, sama ada kamu campakkan dulu tongkat kamu, wa imma an nakuna awwala man alqa. Tapi ada pilihan kedua, kami yang pertama campakkan kami punya peralatan-peralatan, lontar-lontarkan dulu. Ini masing-masing ada dia punya. Nabi Musa ada tongkatnya, mereka pun ada peralatan-peralatan mereka. Lalu kata Nabi Musa, qala, Nabi Musa berkata, bal alqu. Bahkan kata Nabi Musa, silakan, kamu saja yang campakkan dulu. Keluarkan dulu apa yang kamu punya alat-alat lah. Yang ada pakai tongkat, yang ada pakai tali. Sebab mereka semua ahli sihir. Tongkat mereka boleh bertukar. Jadi binatang, jadi ular. Dia punya tali dia boleh lepaskan, dia boleh campakkan, bertukar menjadi ular. Dia masing-masing ada alat sihir masing-masing. Alat sihir masing-masing.
Tapi Nabi Musa punya tongkat bukan sihir. Bezanya tongkat Nabi Musa tu bukan menghasilkan sihir. Tapi tongkat Nabi Musa tu menampakkan, menzahirkan, menunjukkan yang namanya mukjizat. Bezalah, tak sama. Kalau sihir daripada maksiat, daripada pemujaan syaitan, jin. Tapi kalau mukjizat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mereka dah campak, faidha, maka ketika itu hibaluhum, tali-tali mereka, hablun, tali, hibal, tali-tali, wa isiyuhum, isiy itu maknanya tongkat-tongkat, asa maknanya tongkat, isiyu maknanya tongkat-tongkat, yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Apa berlaku pada tongkat tu? Mereka terbayang oleh Nabi Musa seakan-akan mereka itu merayap kerana sihir mereka tu. Terbayang kepada Nabi Musa, ternampak kepada Nabi Musa, terzahir kepada Nabi Musa. Maknanya dia terus nampak pada ketika itu dengan sebab sihir mereka tadi, annaha tas'a. Dan tiba-tiba dia muncul yang namanya apa pergerakan tadi tu. Ular tu dah berubah. Dinampakkan jadi macam tu. Sihir lah, senang cerita. Annaha tas'a. Tas'a tu macam tas'a ni maknanya bergerak. Bergerak dengan tangkas, dengan agak cepat, kita panggil sa'i. Sa'i tahu sa'i? Sa'i. Sa'i antara Safa Marwah. Tu bergerak, berjalan. Boleh sebut bergerak, boleh sebut berjalan, boleh sebut merayap, boleh sebut maknanya pergerakan tu agak pantas. Taklah memecut, taklah berlari. Tak mesti begitu. Tapi ya ular. Bila dah mereka, siapa keluarkan dulu ni? Ahli sihir keluarkan dulu. Ahli sihir keluarkan dulu. Lalu bila ahli sihir dah keluarkan, semua ular-ular semua mereka dah keluarkan. Wih, seram juga tiba-tiba ada ular depan mata kita. Tiba-tiba ular dah ada depan mata kita. Kita ni tak payah kata ular sihir. Ular betul pun kita dah risau. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan rumah kita tak adalah dimasuk ular. Kalau kita dimasuk ular, kita pun risau. Macam yang hari tu kan viral ada ular besar dekat siling rumah. Ular sawu 3 ekor katanya. Weh, ya Allah Rabbi. Macam manalah agaknya. Tapi keadaan ni ketika itu dinampakkan. Yukhayyalu. Ingat perkataan khayal. Khayal tu maknanya khayal mabuk kita. Khayal maknanya dinampakkan, diserlahkan, dibayangkan kepada depan Nabi Musa. Dari sihir mereka itu, benda tu annaha tas'a. Benda itu dia merayap-rayap, bergerak-gerak pada ketika itu. Baik. Apa yang terkesan kepada Nabi Musa? Fa'aujasa fi nafsihi. Maka datanglah ke dalam diri Nabi Musa itu khifatan. Iaitu ada rasa takut juga. Takut juga ni tengok tiba-tiba macam tu je. Tiba-tiba nampak ular depan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Nabi Musa. Qulna, kami firmankan kepada Nabi Musa, la takhaf. Jangan kamu takut. Ini takut macam ni namanya takut fitrah. Kita kalau tengok ular takut tak? Jadi kalau ada benda yang kita takut, tapi takut tu takut, ya benda fitrah memang kita ada rasa takut. Ada orang takut bila dia sorang-sorang, ada orang takut bila gelap, ada orang takut bila di tempat tinggi kan, gayat kan, rasa takut, seram. Bila tengok ular, bukan maknanya orang yang takut tu dia tak takut Allah, dia takut Allah. Tapi dari segi adat manusiawi ni ada benda yang kita takut, tapi bukan takut kerana kerana mempertuhankan, tak. Takut kerana dia tu secara adat boleh membahayakan kita. Kalau malam kita takut ada serangga-serangga, ada binatang-binatang tertentu ataupun lubang tak nampak. Macam itulah. Macam Nabi Yaqub pun ada perasaan takut kehilangan anak dia, Nabi Yusuf. Macam itulah. Nabi Musa pun ada rasa takut bila orang tunjukkan tiba-tiba ular dia bukan seekor. Jadi Nabi Musa tu macam mana? Dia mendapat wahyu dari Allah. Mendapat perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Secara ilham, wahyu yang diilhamkan kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala firmankan, la takhaf, jangan kamu takut. Innaka,
sesungguhnya engkau wahai Musa, engkau al-a'la, engkau kedudukannya lebih tinggi daripada itu. Jaminan dari siapa? Dari Allah. Kedudukan Nabi Musa lebih tinggi daripada itu. Kerana yang dibawa oleh Nabi Musa tu mukjizat. Yang dibawa oleh mereka tu sihir. Macam mana sihir nak kalahkan mukjizat? Tak mungkin. Cuma sabar dulu. Mereka dah keluarkan sihir-sihirnya. Sekarang tiba giliran Nabi Musa keluarkan. Lalu Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa. Firman macam mana? Allah Ta'ala firmankan ke dalam hati Nabi Musa dan Nabi Musa memahami perintah-perintah itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa alqi, maka campakkanlah ma apa fi yaminika. Campakkanlah, lemparkanlah apa yang sedang berada di tangan kananmu. Dia tak sebut di tanganmu, terus di tangan kananmu. Untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk amalan, untuk sesuatu kebajikan. Biasakan dengan tangan kanan. Minum, tangan kanan. Makan, tangan kanan. Pergi walimatul urus, ni Mak Haji. Nama Mak Haji. Sekali makan walimatul urus, ada kerja kahwin, makannya tangan kanan, minum sulam air tangan kiri. Rasulullah bersabda, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Hanya sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan kiri. Kita pun pergi kerja kahwin, tengok orang sebelah Mak Haji ni, dia makan tangan kanan, minum tangan kiri. Kita pun panggil, Assalamualaikum, awak namanya Cik Tan? Bukan. Saya Cik Mah. Oh, saya ingatkan Cik Tan. Bukan. Kenapa awak ingat saya Cik Tan? Tak adalah, saya teringat syaitan. Oi, betul lah. Cik Tan kata dia. Tapi jangan buat. Ni contoh je, contoh. Jangan buat. Ya Allah, dia pergi buatnya kat jiran sebelah. Maknanya janganlah. Janganlah dengan tangan kiri. Nabi Musa tu masa nak berhujah, masa nak menghadapi ahli sihir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, tadi cerita pasal minum di guna tangan kiri. Masa kita makan tangan kanan, tangan kita kotor, macam mana kita nak pegang cawan tu tangan kanan Ustaz? Yang pertama, kalau kita pegang cawan tu dengan tangan kanan kita pun boleh saja, tak masalah. Maknanya pakai jari kelingking dengan ibu jari ke. Dan kalau kita makan tu pun tangan kita tu taklah najis sebab dia cuma makanan. Taklah kotor sebab dia bukan kotoran, cuma dia ada minyak, cuma dia ada rempah, cuma dia ada sop kat tangan tu. Sop tu juga sekejap lagi kita sebut kita sentuh juga, kita makan juga dia punya yang kat jari kita tu. Cuma dia mungkin berminyak sikit lah. Tapi ada orang dia nak pegang tangan kiri, dia tolak, dia ampu bawah dengan tangan kanan. Bolehlah juga, tapi saya lebih suka pegang je dengan jari kelingking bawah tu. Lepas tu pegang dengan ibu jari, sekira-kiranya kurangkan kebarangkalian minyak-minyak di tangan atau kuah-kuah di tangan terkena pada cawan pun boleh. Tapi kalau terkena pun sebenarnya tak adalah lebih buruk minum tangan kiri berbanding buruknya cawan terkena sedikit minyak. Lebih buruk sebab cawan terkena minyak boleh basuh, tak ada apa masalah. Cuma kalau minum tangan kiri walaupun cawan nampak macam bersih, tapi cara tu tak berapa bersih. Dan Cik Tan tu datang ramai lah. Cik Tan tu memang suka kita makan tangan tangan kiri tu, dia memang suka tu. Minum tangan kiri. Nanti kau punya tangan cawan minyak, tak apa, minum tangan kiri. Minum aja tangan kiri. Kiri. Ustaz. Ya, saya. Apa ni, kita makan dengan garpu dengan sudu lagi senang Ustaz. Garpu dengan sudu. Makan nasi dengan garpu dengan sudu kalau ada, tak bolehlah kita pegang dengan cawan tangan kanan. Boleh juga. Tapi kita sayangkan nak dapatkan berkah makan dengan tangan tu. Tapi kalau memang ada sudu, berbetulan sudu ada, taklah salah. Boleh saja.
Tapi sayangkan ketika kita boleh pakai dengan tangan, lagi bagus kita pakai dengan tangan lah. Tapi kalau Ustaz, memang kalau jenis lepas makan, makanannya kita jilat jari-jari kita kan. Jari tu dah bersih, bolehlah pegang cawan tu bukan Ustaz? boleh juga, boleh juga. Sebenarnya tu semua Nabi pun teknikal. sunat jilat jari-jari kan kalau lepas makan. Teknikal lah. Ada orang dia kata kita boleh jilat jari, lepas tu kita makan. Ada orang pun mungkin kata, tak, saya tak nak jilat jari dulu sebab saya nak makan lagi. Cuma saya nak minum dulu. Tak apa, teknikal aja. Kita boleh teknikal maknanya kita boleh, yang penting kita tahu bagus tangan kanan. Cawan berminyak sikit pun tak ada masalah. Tapi boleh minimumkan dengan cara kita pegang. Atau kalau dah tak boleh daya, memang tak kuatlah jari lah. Kita ambil tangan kiri, pegangnya untuk kawal cawan dari jatuh saja. Tapi yang ampu bawahnya tu dimonopoli kekuatannya pada tangan kanan. Itu semaknanya jangan. Kalau memang kebetulan ada sudu garpu kita nak guna, boleh saja. Tapi kalau ada pilihan yang lebih baik, tangan. Tapi kalau kita makan sup pakai tangan. Makan sup pakai tangan. Jenis makanan lah. Jenis makanan. Yang penting Ustaz, usahakan tangannya kanan. Ustaz, Hmm. adakah sebab Rasulullah menggunakan 3 jari tu sebabkan 3 jari tu tak mengotori semua jari tu, maknanya jari yang lain boleh digunakan lagi untuk mengambil yang lain. Ada tak fikir macam tu Ustaz? Secara praktikal mungkin juga menjadi asbab, tapi pada masa yang sama 3 jari yang diguna Nabi tu, sebahagian ulama memberikan sedikit dia punya pencerahan, perincian dia ialah kerana jenis makanan yang Nabi makan. Potongan roti, cuitan dan sebagainya, dan jenis makanan yang dimakan dalam tradisi orang Arab. Jadi kalau kita ni mungkin makannya bendanya nasi, lebih banyak kepada butir-butir kecil, mungkin 3 jari kita tu tak ada kekuatan penuh ataupun tidak. Jadi kalau ada orang makan dengan 4 jari taklah berdosa. Makan 5 jari tidaklah jadi satu aib. Tapi kalau kita makan sesuatu, dia memang di antara, kalau disebut sunnah Nabi, memang betul. Digalakkan, ya. Tetapi pada satu-satu ketika bila kita memerlukan lebih daripada 3 jari kerana jenis makanan, bentuk dan sebagainya, tidaklah menjadi satu aib. Macam tadi cerita sudu dengan garpu, sangat bagus kita makan dengan tangan. Tapi kalau ada jenis makanan tertentu, nak hirup kuah sup, yang kita kena perlu satu cedokkan jenis sup tu, kalau kita cedok pakai 3 jari, bukan tak boleh, tapi kita tak biasa gunakan jari tu untuk cedok kuah-kuah. Jadi maknanya nak hirup kuah apa? Kuah mi bandung ke kuah macam-macam pula lauk pagi ni Ustaz ni sebut. Sup dah keluar. Ustaz, saya nak tanya ni Ustaz. Saya nak tanya ni, kalau macam orang tu orang mualaf. Dia dari kecil dia memang makan pakai tangan kiri kerana mak bapak dia pun orang mualaf. Orang kafir. Macam mana kalau dia sampai besar dia pakai tangan kiri, macam mana Ustaz? Makan pakai kerana saya punya anak saudara saya, mak bapak dia orang kafir tapi dia orang masuk Islam. Itulah saya nak tanya. Dia 2 orang adik-beradik pakai tangan kiri makan. Oh, baik. Dulu mungkin dalam latar belakang keluarganya dia tak tahu mesti makan tangan kanan, atau mungkin dia tu memang jenis kidal lalu dibiarkan saja dia dengan tangan kiri ketika dia belum masuk Islam lagi. Ketika itu, sekarang ni kalau dia dah masuk Islam, kita terangkan kepada dia betapa indahnya kalau dia dapat pengalaman yang baru, makan dengan cara yang baru, suasana baru, dan cuba macam mana agaknya dalam keadaan kekok dan tak reti, tapi jadikan pengalaman indah dalam hidup, merasai makan dengan tangan kanan. Cakap je benda yang menggambarkan. Engkau pernah tak pergi ke apa kita sebut
Kalau dekat luar negara tu ada nama tempat dia kata Legoland di Jepun. Dia kata, naklah rasa. Kenapa kau rasa nak pergi Legoland kat Jepun? Kita tak pernah rasa, kita mesti. Bayangkan, kau pernah tak makan dengan tangan kanan? Tak pernah, aku makan tangan kiri. Cuba rasa pengalaman makan tangan kanan. Cubalah dulu. Maknanya kita gambarkan satu keindahan untuk dia cuba di masa akan datang. Tapi dia baru masuk Islam, tak apa lah, pelan-pelan. Dia dah lama dah masuk Islam, Ustaz. Oh, dah masuk Islam. Ya. Dah ada anak. Jadi bagilah semangat kepada dia lah untuk dia perbaiki dalam usaha Ustaz, kalau saya balik Sarawak, saya akan bagi tahu dengan dia. Cuba gitu. Tapi jangan cakap, jangan terus panggil Cik Tan terus Ya. Cik Tan tu tadi gurau je kan. Gurau je. Baik. Jangan pula tu. Ustaz saya cakap yang macam awak ni dah 20 tahun jadi Cik Tan. Ya, betul. Saya kena dulu, anak saya yang bungsu pun dia masa kecil dia selalu pakai tangan kiri. Saya cakap jangan pakai tangan kiri. Ini tangan syaitan, saya cakap. Kalau anak tak apalah, anak tak apa. Sampai dah tu saya suruh dia pakai tangan kanan, dah okey dah pakai tangan kanan dah sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan besok di syurga masuk di kalangan ashabul yamin, golongan kanan. Dalam Quran disebut. Dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabul yamin, iaitu golongan yang mendapat kitab catatan mereka dari bahagian kanan. Jadi itulah pesan akhir yang diberikan kepada, sama-sama diberikan kepada Nabi Musa tu. Letakkan, campakkan, lontarkan apa yang berada di tangan kananmu. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah lanjutannya kita akan lihat dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum, Ya, Ustaz. saya. Nak tanya sikit lah. Salam. Ya. Minta maaf, adakah saya ni salah cakap dengan anak saya dululah, sekarang aku lah. Saya kata jangan makan dengan tangan kiri, nanti syaitan gemuk, saya kata. Tapi dia orang terus buat. Boleh ke silang macam tu, Ustaz? Oh, Ataupun nanti syaitan salah? gemuk Jadi Terima kasih. syaitannya sekarang macam mana beratnya? Sekarang dia orang tak makan tangan kiri dengan kanan. Alhamdulillah. Rupanya syaitannya dah berapa kilo agaknya. Mungkin istilah orang dululah untuk memberitahu kalau makan dengan tangan makan dengan tangan kiri nanti seolah-olah menggemukkan syaitan, sebab syaitan yang makan kan. Yang istilah syaitan makan tangan kiri tu Nabi yang sebutkanlah syaitan makan tangan kiri. Tapi syaitan gemuk tu mungkin gambaran ataupun disebut nak menterjemah mudah faham bagi seorang budak. Itulah maksudnya. Yalah, betul. Tapi yalah taklah salah, tapi pada masa yang sama saya tidaklah membenarkan, taklah. Tapi maknanya akan datang tak perlu cakap gitu pun okey saja. Dah tak cakap lagi dah. Tapi kalau saya cakap yang macam ni, Ustaz, jangan pakai tangan kanan, tangan kiri makan, nanti itu tangan syaitan macam mana? Okey ke tu? Nak kata jangan makan tangan kiri, itu tangan syaitan. Tangan syaitan. Cakap dengan dia syaitan makan tangan kiri lah. Kesian dia, tangan dia dah molek-molek, dia panggil tangan syaitan. Terkejut dia nanti. Tapi saya faham yang nak dimaksudkan tu sebenarnya nak larang dia makan tangan kiri atau nak dorong dia makan tangan kanan. Tapi lagi bagus kita betul. Dia lagi kecil Ustaz, masa tu lagi 1 tahun lebih ke 2 tahun macam tu, saya cakap macam tu dengan dia. Okeylah. Tujuan dia baik, tapi kita cantikkan sikit kita punya panduan tu, elokkan sikit supaya dia menjurus kepada kita galakkan sebenarnya makan tangan. Makanlah dengan tangan kanan. Nabi suka orang makan tangan kanan. Rasulullah suka, Allah pun suka, malaikat pun suka. Oh macam tu ke mak? Jadi jangan makan tangan kiri lah. Yang suka makan tangan kiri ni syaitan saja. Syaitan penghuni neraka. Kita tak nak sama neraka dengan syaitan. Lebih kepada macam tu lah dia punya pendekatan ya. Cedok lauk. Maaf Ustaz. Ya. Cedok lauk. Nak ambil. Cedok lauk ni kalau tangan kiri taklah aib, kalau tangan kanan bagus. Kalau sekadar cedok. Kalau masukkan suap ke mulut tu bagus kanan. Susukan anak pakai botol bagus kanan. Suap anak makan bagus kanan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Sihat, orang tua macam ni lah. Alhamdulillah. Ustaz, Ya. kisah Nabi Musa tadi, Hmm. apabila kita relatekan dengan zaman sekarang, kehidupan hari ini, Hari ni. pemimpin kita, Hmm. dengan zaman fitnah, bercerita aib sana sini, bagaimana kita nak atasinya Ustaz? Bagaimana kita nak mempercayai yang mana benar, yang mana tidak benar? Ataupun kita relatekan dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak atasi perkara-perkara tu? Adakah kita kena diamkan diri? Kita abaikan perkara-perkara tu? Walaupun kita perkara tu salah, kita biarkan. Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita susah nak ubah orang lain. Yang kedua, kita paling langkah pertama yang kita dipertanggungjawabkan adalah ubah diri kita, jaga diri kita. Yang ketiga, kita menasihati dan menggalakkan orang di keliling kita, di khalayak kita untuk bersifat dengan sikap yang baik. Pada masa yang sama, kita mesti mengamalkannya. Bukan suruh orang tapi kita sendiri mengabaikan diri kita lah. Itu 3 langkah tu lah. Tentang suasana hari ni, yang keempat, tentang suasana hari ni, kita akui perkara tu ada. Tetapi kita tidaklah menyesali semata-mata, tapi kita mesti berbuat sesuatu pada generasi berikut. Kalaupun kita tak ada kemampuan nak memperbaiki generasi yang telah sedia ada pada hari ini, tapi sekurang-kurangnya kita ada azam, kita ada hasrat, generasi berikut, orang berikut, zaman berikut mesti adalah orang yang mudah-mudahan lebih baik daripada apa yang ada pada hari inilah. Sebab apa yang ada pada hari ini pun dia terhasil daripada apa yang berlaku 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Apabila penerapan budaya kebaikan tu tidak dibuat secara gergasi, secara mega besar-besaran, maka terlepaslah orang-orang yang seperti ini mendapat tempat dalam masyarakat, kerana masyarakat pun dalam keadaan begitu. Masyarakat akan pilih orang yang selesa, yang dia selesa. Dalam keadaan terdesak pun dia selesa. Jadi kitalah sama-sama lah. Salah satu inilah platform Gema Nur Iman ni. Mudah-mudahan jadi asbab kepada menularnya budaya yang baik dalam masyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Dan Terima kasih Ustaz. Sama-sama saya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jazakumullah. Saya nak bertanya lah Ustaz. Oh ya. Tapi mungkin terpesong sikit lah daripada apa yang kita bincang hari ni. Terima kasih Ustaz, perbincangan ini menarik sangat. Okey, saya nak bertanya, tadi masa kita sedang baca Yasin, masuk waktu untuk kita solat Isyraq. Isyraq ni sekejap saja kan Ustaz kan? Jadi saya nak tanya, boleh tak atau mana yang lebih afdal? Kita teruskan Yasin kita atau kita berhenti untuk Isyraq tu sekejap tu kita sambung Yasin kita? Itu je Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua boleh, tak masalah. Kalau siapa yang nak teruskan Yasin, boleh teruskan Yasin. Siapa yang nak Isyraq, dia boleh break saja, tak ada masalah. Nanti dia boleh sambung bacaan Yasinnya. Kemudian, dia cuma tinggal ikuti kisah baki daripada perbincangan kita. Boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Ya. Ustaz. Ada kita yang sunat Isyraq tu, seperti kita buat umrah, satu umrah. Betul ke Ustaz? Kalau kita buat semaya Isyraq. Ada riwayat sebutkan begitu. Dari segi kebaikan dia. Tapi Isyraq ni ada sebahagian ulama mengatakan Isyraq dengan duha solat yang berlainan. Ada sebahagian ulama mengatakan Isyraq dengan duha adalah solat yang sama. Tak kisah, tak ada masalah. Boleh je buat. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau berlainan, maksudnya Isyraq tu dari pukul berapa selepas subuh dan duha tu dari pukul berapa bermulanya? Kalau tak silap macam terbit matahari macam tu kan? Mungkin Ustaz boleh dari syuruk, kalau syuruk lebih kurang katalah pukul 7. Duha nanti start 27 minit selepasnya lebih kurang, atau 28 minit, 7.28. Dan dia punya waktu Isyraq tu lebih kurang dalam lepas 15 minit. Lebih kurang 16 minit lah, 4 darjah, 16 minit. Jadi maknanya masuk 7.15, 7.16 tu dah Isyraq.
Lepas tu 7.28 tu dah waktu duha. Waktu dia pendek saja isyraq tu, lebih kurang 10 minit gitu lebih kurang. Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz, Sama. nak tanya. Ustaz, kalau kita mute-kan dulu yang Ustaz tu tengah bercakap, kita mute-kan dulu, kita sembahyang sekejap aja. Lepas tu kita bila dah sembahyang kita besarkan balik suara mute tu. Boleh tak Ustaz kita sekejap? Terserah, boleh. Itu teknikal saja. Okey, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya gini, Isra' saat ni, katanya waktu dia lepas kita solat subuh tu, kita tak boleh pergi mana, duduk atas jadah tu je. Tak boleh nak tubik kijau jemur kain ke apa ke, kena tunggu dulu siap baru boleh gerak. Dia kata, iya ke tak? Itu yang terbaik, tapi bukan larangan. Itu yang terbaik, tapi bukan larangan. Maknanya? Bukan larangan, maknanya bukan haram, bukan berdosa, tapi terbaik itu yang paling cantik sekali, paling bagus sekali. Kita tak tempat duduk lagi ke? Betul. Jadi kalau kita ada urusan tertubik juga tu kan ke dapur. Yelah, ada apa-apa ke urusan ke apa kan? Taklah jadi satu dosa ataupun berdosa ke apa ke tak. Katanya tak boleh dah buat Isra' kita keluar daripada tempat sembahyang tu. Kalau nak buat pun boleh, kalau tidak pun tak apa. Tapi yang terbaik sekali kita masih tetap kat tempat kita solat tu. Itulah. Mana kita buat juga dah kita tubik ada urusan tu, mana boleh diterima, tak ada kata apa-apalah. InsyaAllah. Betul lah. Kita dengan Tuhan niat nak buat dia. Amin, amin, Allahumma amin. Okey, terima kasih. Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Yang solat sunat fajar tu Ustaz? Solat sunat fajar tu maknanya subuh. Solat sunat subuh. Sebelum subuh sebelum solat subuh. Betul. Solat sunat subuh. Okey, terima kasih. Sebab bahasa Arab ni kadang dia solat subuh tu dia panggil fajar, kadang dia panggil subuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua jemaah sekalian Ustaz. Jazakumullah khairan katsira di atas pimpinan bacaan Yasin hari ini, tazkirah yang sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, tutup dengan tasbih kafarah dan salatul Aid. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.